Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, satu lagi isu yang saya nak sebutkan ialah satu perkataan yang baru bagi setengah-setengah pihak rakyat Malaysia, iaitu yang dipanggil addendum. Bukan pabedum, Julutong, addendum, lebih kurang. Addendum ini dari segi legalnya disebut sebagai, dengan izin, an addition to a completed written document. Most commonly, this is a proposed change or explanation dalam apa-apa ni. Dengan kata lain, satu penambahan kepada satu-satu dokumen yang telah komplit, yang telah siap. Sama ada sebagai satu pindaan atau change ataupun explanation, penjelasan. Di dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 42, satu peruntukan yang bertajuk kuasa pengampunan, yang mana dalam fasa 1 perkara 42 berbunyi, Yang di-Pertua Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, dan Raja atau Tuan Yang di-Pertua Negeri bagi sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan juga lega hukum berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan di dalam negerinya. Kita semua sedia maklum bahawa proses pengampunan bagi mereka yang menjadi banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara adalah bukan perkara baru dalam negara kita. Termasuklah pada tahun 2018, Yang di-Pertua Agong ke-15 telah memberikan pengampunan kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara pada masa itu, tetapi beliau dilepaskan sebaik saja menerima pengampunan. Dan biasanya, Yang Berhormat Tuan Di-Pertua, dalam perlembagaan pun ada perkara 48, kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen. Seseorang banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara, apabila mereka keluar daripada penjara, sama ada selepas menyelesaikan hukuman yang dikenakan ataupun diampun, perkara 48 menyatakan bahawa mereka tidak boleh bertanding selama 5 tahun di mana-mana kursi, sama ada parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Tetapi mereka yang seseorang yang telah dilepaskan, diampun pada tahun 2018, apabila keluar saja daripada penjara, telah boleh bertanding dalam pilihan raya kecil pula. Jadi boleh jadi ada addendum di sini, walaupun dia sepatutnya tidak boleh bertanding. Saya merujuk pada artikel Tun Hamid Mohamad yang mengatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang ada peruntukannya adalah dipanggil pengampunan bebas, ampun bebas. Tetapi dalam kes yang berlaku pada tahun 2018 ini, dikatakan ada satu perkara yang disebut pengampunan penuh. Pengampunan penuh tidak ada dalam perlembagaan, ia ada pengampunan bebas. Bila pengampunan bebas, dia tak boleh bertanding 5 tahun. Tapi boleh jadi kerana ada pengampunan penuh, maka individu berkenaan boleh bertanding serta-merta dengan satu orang ahli parlimen letak jawatan dan beliau bertanding, menang, duduk di dalam dewan ini. Jadi boleh jadi pada tahun 2018 pun satu addendum. Yang saya nak bangkitkan satu proses pengampunan yang dilakukan baru-baru ini oleh Yang di-Pertua Agong ke-16, iaitu Yang di-Pertua Agong yang lalu, yang telah mendengar satu rayuan pengampunan oleh seorang tokoh negara yang menjalani hukuman. Beliau telah diberikan pengurangan tempoh penjara dan juga tempoh dendanya telah diberikan, sama ada ianya pengampunan ataupun lega hukum, maknanya dia dilegakan hukuman, tidak perlu bayar denda dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini timbul apabila orang nombor 2 dalam negara kita telah membuat satu affidavit untuk menyokong permohonan pemimpin tersebut yang kebetulannya daripada parti beliau, membuat satu affidavit mengatakan bahawa beliau melihat
dan ditunjukkan oleh seorang pemimpin parti beliau juga yang kebetulan juga seorang menteri, bahawa pada masa proses pengampunan itu yang di-Pertuan Agong itu telah memasukkan satu addendum, iaitu orang ini atau Peraturan bantuan Timbalan Speaker, peraturan. diberikan tahanan rumah, Peraturan. tahanan dalam rumah. Jadi saya Timbalan Speaker ingin 368. Sekejap. 368. Saya ingin No, peraturan Dewan. Kota Baru. Point of order. Seseorang ahli Dewan apabila membahaskan rang undang-undang tidak boleh membangkitkan peruntukan 368 kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan saya tak Agong. persoalkan Seri Paduka, saya persoalkan No, Kota Baru tadi merujuk kepada Kota Baru saya bantah. Saya Speaker, tidak pernah mempersoalkan merujuk kepada tindakan yang di-Pertuan Agong. Soalkan orang yang membuat affidavit. Yang berhormat, yang Kota ada dalam Baru Dewan ini, merujuk kepada seorang yang perkara yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. yang membuat dua affidavit. Kota Baru, you are a lawyer. Menyatakan bahawa tak betul. Kota Baru, Yang you are a lawyer. Bahawa seorang pemimpin yang ada dalam Kota Baru Dewan ini juga. Kota seorang Baru menteri menunjukkan kepada beliau. Kota Baru bahawa jangan satu berani addendum mempersoalkan yang kelakuan Yang di-Pertuan mengatakan Agong. tahanan dalam rumah perlu diberikan kepada banduan yang meminta pengampunan ini. Terima kasih, Speaker. Saya ingin tahu bahawa adakah perkara ini wujud. Tak mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga para menteri yang ada di dalam Dewan ini tidak mengetahui wujud atau tidak addendum ini. Kota Baru, Rakyat Malaysia mahu tahu. Kota Baru berulang kali Rakyat merujuk Malaysia kepada mahu tahu kelakuan Yang ada di-Pertuan atau Agong. tidak addendum ini. Dan yang penting lagi ialah Tolong tarik balik. saya nak memetik satu petikan di dalam Yang Berhormat Kota teks Baru. Kota Baru. Saya akan landing. Yang Satu Berhormat Kota petikan Baru. dalam ucapan, sepatutnya ucapan Kota Baru Yang merujuk Berhormat kepada Menteri kelakuan Kewangan Yang di-Pertuan Agong. pada butiran 255 yang berbunyi Duduklah. kerajaan akan menggubal Akta Baru Kota Baru. bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah. Kota Baru, Yang Berhormat, sebagai seorang alternatif peguam. untuk kesalahan tertentu. Jangan Kesalahan merujuk kepada dikehendaki sifat berada kelakuan Yang di di-Pertuan tempat Agong. tahanan yang dianggap bersesuaian. Seperti Nasihatkan rumah Yang kediaman Berhormat di sebelah sana. atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan jangan dengan berani syarat-syarat pertikaikan kelakuan Yang di-Pertuan ditetapkan Agong. dan dipantau oleh pegawai penjara. Saya telah dibenarkan oleh Timbalan Speaker yang Yang Berhormat. mempengurusi Ya, kita ahli parlimen. Yang Berhormat Kota Ya. Baru, saya tidak benarkan untuk menyebut mana-mana kelakuan atau keputusan Saya tak sebut, Agong. tapi faktanya perlu sebut itu berlaku pada masa itu. Itu tarik saya balik. jadikan Itu fakta. tindakan Itu merujuk kepada- bukan perbuatan dia. Itu merujuk pada kuasa Yang di-Pertuan Agong. Fakta affidavit Jadi yang keluarkan. takkan saya nak sebut siapa? Ni lawyer tak faham ni. Pengampunan Apa tak saya faham? sebut siapa? Nak sebut Kamu yang tak contoh faham. tak? Pengampunan nak balik belajar law lah. Ya. You are a lawyer. From which school of law? Kau balik belajar lagi Jurutung. From which Belajar school? tak habis. You tak faham. Ahli-ahli Yang Berhormat, Ini semua macam tu juga. Ini beli dah lawyer. Beli dah ni. Boleh report lah, boleh report. Boleh report. And then check. ahli-ahli Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat, You are a lawyer, man. ahli-ahli Yang Berhormat, saya tidak membenarkan Yang Berhormat Kota Baru untuk sebut keputusan atau kelakuan yang itu Agong. Jadi tak apa, saya rasa masa pun sudah tamat. Masa pun sudah tamat, apa-apa yang disebut tadi pun Menteri akan jawab selepas ini. Jadi saya tamatkan. Ya, sila duduk Yang Berhormat Kota Baru. Saya jemput Yang Berhormat Selayang untuk. Yang Berhormat, maknanya point of order yang dibangkit itu tak berkenan dan tiada pelanggaran. Berkenaan. Ya. Berkenaan, beluran. Sudah kata saya tidak membenarkan. Ya, dia ingat parlimen ni dia punya seorang lah. Boleh gaduh-gaduh macam tu. Ada undang-undang lah. Ikut parlimen. Ikut undang-undang. Ya, itu ikut undang-undang lah. You are illegal. Tak tua. Saya Illegal lah. What you say is Ini illegal bukan parlimen lah. awak punya Jurutung, sekarang. jurutung. According to Parlimen. law. Sekejap. Menjerit-jerit. saya Ada peluang Kota Baru saya cakap. saya nak tanya keputusan speaker untuk tidak membenarkan penggunaan Yang di-Pertuan Agong. Saya bersetuju.
Tapi saya juga nak tanya, ini satu addendum apa ni? Jadi nak sebut supaya penjelasan semua tahu sehingga jelutong boleh bangkit. Kalau kita tak sebut ini adalah addendum, jelutong tak bangkit. Addendum apa? Sebab dia sendiri pun tanya addendum apa. Telah disebut. Sebab itu Kota Baru bangkitkan, ini adalah addendum yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Addendum yang dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu bukan menuduh Agong. Cuma itu yang dikatakan. Apakah ini salah? Saya rasa ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada semua, termasuk jelutong, supaya jelutong ni boleh bangun. Kalau tidak, dia tak bangun. Larut. Sebab itu menunjukkan bahawa addendum itu jelas. Tak payah tambah, kita dah dengar, Larut. Saya ingat sesuatu yang memberi penjelasan Kita sudah harus dengar, Larut. dibenarkan. Tak perlu pusing. Saya rasa apa yang nak dibahas oleh Yang Berhormat Kota Baru telah disebut tadi, jadi saya rasa tak perlu kita teruskan lagi. Jadi saya harap apa-apa yang disebut tadi, kalau nak minta penjelasan, minta menteri yang jawab nanti.